Individu yang akan berkongsikan titipan istimewa sejarah Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia ibarat sirih pulang ke gagang, laksana coretan sedia dikenang. Untuk itu dipersilakan ke pentas untuk bersama Yang Berbahagia Datin Moderator pengarang bersama buku A Brief History of the Faculty of Medicine Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang Berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Universiti Kebangsaan Malaysia. Akan digantang 3 gantang, akan disukat 3 sukat bila dibentang bertambah panjang, baik disimpul supaya singkat. Untuk bersama-sama di atas pentas sebagai Datuk bagi mengupas khazanah Fakulti Perubatan juga merupakan individu yang tidak kurang hebat kesarjanaannya. Merupakan seorang pakar perunding kanan bedah pediatrik. Ini sentiasa mendukung usaha guru-gurunya dan juga pendidik-pendidik di Fakulti Perubatan yang lahir dari Fakulti Perubatan untuk meletakkan nama Universiti Kebangsaan Malaysia terbaik di mata dunia. Mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, bagaimana secantiknya adunan pasti secantik acuan. Untuk itu, mari sekali lagi mempersilakan Yang Berbahagia Datin Moderator untuk memulakan sesi bedah buku yang kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum Datuk dan Prof. Dayang. Waalaikumsalam. Okey, tajuk buku yang ditulis oleh Datuk Mahmud dan Prof. Dayang ialah A Brief History of the Faculty of Medicine Universiti Kebangsaan Malaysia. Prof. Dayang, so how was this triggered? How did you collaborate with Datuk on this book? Datuk Mahmud, saya minta permission untuk menjawab dalam bahasa Melayu. Ya. Okay. Macam mana nak cakap tak pada Datuk Mahmud? Datuk Mahmud ni father of pediatric surgery di Malaysia. Sebagai pediatric surgeon, Datuk Mahmud is one of my mentors. Kalau dan kemasukan saya ke UKM pun, saya 12 tahun di KKM sebagai pakar perunding, dah jusasi masa tu dan dibawa ke UKM pun sebab saya mendengar nasihat Prof. Emeritus Datuk Mahmud sebagai mentor. Saya bersetuju untuk bantu dalam penulisan ni kerana buku sejarah dia berbeza macam yang Prof. Datin cakap tadi, kan ada perbezaan autobiografi, biografi, memoir. Untuk buku sejarah kita factual, kita kena ada flow di mana pembaca dia boleh rasa dia di dalam zaman tu. Kita kena reduce emosi supaya dia tak bunyi macam perasaan penulis tu embed di dalam buku tersebut. Dia perlu ada kenaikan kecemerlangan, ada bukti kecemerlangan, dan juga kalau yang tak cemerlang pun mesti di highlight dengan pengajaran, dan seterusnya mesti ada jaringan dan kolaborasi yang jelas. Jadi saya melihat saya boleh membantu dalam aspek tersebut, sebab dari asal buku sejarah ni ada feeling Datuk Mahmud dan sebagainya, which is very nice. And I heard Usim ada buat biografi Datuk, autobiografi. Jadi saya terpaksa buat asingkan, dan saya nak pembaca merasa semangat membaca sejarah Fakulti Perubatan sebab dia menimbulkan semangat pada saya sendiri. Kita start daripada kesusahan selepas peristiwa 13 Mei. Kita nampak sebenarnya orang Melayu boleh bekerjasama, dan kita ada kepakaran yang kita sebelum ni mungkin rasa inferior, dan Datuk Amir dan ramai lagi kita punya Tun Abdul Razak, almarhum Tun Abdul Razak sendiri mengambil inisiatif untuk membina Universiti Kebangsaan Malaysia, dan semua steps yang diambil untuk membina Fakulti Perubatan tu, kalau kita ahli Fakulti Perubatan baca, kita betul-betul dapat embed diri kita masa zaman tu dan melihat kesusahan, dan kita tak take things for granted masa sekarang ni.
Walaupun kita ada hospital sendiri sekarang, ada pengurusan hospital dan fakulti, kalau kita baca sejarah tu, kita nak contribute equally kepada dua-dua institusi untuk meneruskan kemajuan fakulti perubatan. Ya, itu. Okay, terima kasih. Okay, maybe one last question because running out of time. What advice would you give to a writer working on a historical book like yours? Apa nasihat untuk bakal penulis? Ada ramai bakal penulis di sini yang mungkin ingin menulis satu naratif sejarah mengenai mungkin 2007 hingga 2022. Ya, actually kita terima kasih Datin. Memang kita saya mulakan penulisan 2007 seterusnya. Saya rasa ini satu projek yang bagus. Saya rasa semua orang patut dan fakulti patut bantu bila ada penulisan sejarah. Amat penting kita buat ketika dekan-dekan tu masih ada lagi. Saya sangat terasa sekarang bila dah tak ada Prof Datuk Khalid, Khalid Yusof, bila Prof Datuk Khalid Kadir dalam kesihatan yang tidak baik, kita tak saya lah tidak ada kesempatan untuk menanya that portion yang kita telah tulis. Ada sebab kita tidak keluarkan, sebab tentu ada conflict of interest lah. Macam kalau Datuk Mahmud, dia tak mau menulis masa zaman Tan Sri Sharifah Naib Chancellor, bukan dia, this the conflict of interest people will query kan, dan saya faham tu. Tapi banyak masa tu saya rasa kita mesti have a group of writers. It cannot be one person, it cannot be two person. It have to be a group of writers yang sama interest, yang boleh memeriksa fakta faktual ni, mendokumentkan kecemerlangan, dan juga kalau ada kejadian-kejadian yang tak diingini tu, ada pengajaran, kena ada pengajaran. Kita must be inclusive bila kita menulis buku ni. Kita tidak boleh sideline anyone. Dan akhirnya saya harap ada bantuan dalam bentuk penerbitan dari fakulti dan daripada universiti. Sebab saya ingat pada awal-awal dulu memang sukar, sebab buku-buku macam ni tidak dikira sebagai buku penyelidikan. Tapi it's very important, sebab kalau kita tak tahu sejarah dan journey itu, kita akan tak boleh buat perbandingan. Kadang-kadang kita macam sekarang ni, bila ada satu agenda, katakan kita ingat kita the first, sebenarnya bila kita buka buku sejarah, alamak, Datuk Amir Abbas dan Datuk Mahmud dah buat dah, contohnya lah kan. And kita tengok apa-apa masalah yang mereka hadapi dulu, saya jadikan panduan. Saya harap ramai yang boleh jadikan panduan. Kalau kita buat sesuatu yang baru, human resource kena ada, apa penyertaan. Kita cakap bahasa Melayu, sebenarnya yang membantu kita fakulti perubatan di awal tu semua daripada Australia, US, daripada benua Afrika pun ada, daripada Asia. So kita, the collaboration exceed just the people who speak in Malay, despite knowing that we want to highlight the language of Malay. Itu yang saya harap kita dapat lebih banyak lagi. Mungkin sejarah penubuhan hospital pakar kanak-kanak contohnya, so the group that can, and then their faces of success that we must highlight. Terima kasih Datin. Saya mengalu-ngalukan manuskrip mengenai sejarah perubatan, fakulti perubatan untuk dihantar ke penerbit UKM. Okey, setakat ini saja sesi bedah buku pada hari ini. Saya ingin merakamkan. Datin, boleh pihak saya dan Datuk ekspreskan rasa terima kasih kepada dekan fakulti, mantan dekan fakulti perubatan Prof Raja Effendi, kerana I think dia buka peluang pada kita untuk menerbitkan buku ini akhirnya, dan juga kepada Prof Halim kerana memberi peluang kita menjadi sebahagian daripada sambutan 50 tahun Fakulti Perubatan. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih.
Ya, saya rasa ahli-ahli pengurusan tertinggi fakulti perubatan proaktif dalam pelbagai dimensi. So this is one of them. Sebab tidak banyak sebenarnya buku berkenaan sejarah yang telah dilakukan oleh fakulti-fakulti lain di UKM. Jadi saya merakamkan terima kasihlah kepada pengurusan fakulti perubatan untuk inisiatif ini. Okey, setakat ini saja sesi bedah buku pada hari ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada 4 pengarang yang diraikan pada hari ini, Prof. Ima, Datuk Amir, Datuk Mahmud dan Prof. Dayang. Sungguhnya buku mereka merakamkan sejarah penubuhan fakulti perubatan. Ada pahitnya tapi banyak manisnya. Saya doakan semoga fakulti perubatan terus cemerlang dalam misi dan visinya. Please join me in thanking all our 4 writers. Okey, buku-buku penerbit UKM boleh dibeli di Shopee. Bila pergi ke aplikasi Shopee, type penerbit UKM dan banyak buku kami ada dijual di sana. Jadi kami akan normally post dalam masa 5 hari. Terima kasih. Thank you for this opportunity.